sambung lagi differentiation. Kali ni kita nak lakukan terhadap composite function, fungsi yang bergabung. Okey, yang pertama sekali kita perlu tahu dalam subtopik ni ialah berkaitan dengan chain rule ataupun petua rantai. Okey, chain rule ataupun petua rantai. Kita lihat kat sini, cikgu dah simplify kan. Petua rantai itu maksudnya apabila kita nak mencari pembezaan, nak differentiatekan sesuatu function, jadi kita boleh pecahkan dia kepada dua dengan mewujudkan satu lagi variable kat sini. Okey, du. Okey, yang mana kalau du ni kita cancel, kita akan dapat balik dy over dx. Means kita tambah sesuatu untuk mempermudahkan pengiraan kita. Okey, yang mana sesuatu itu sebenarnya seperti tiada efek, tapi dia membantu. Okey, kita tengok konsep. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kalau if y equal to g, function g, okey, function g, dan u ini means apa-apa function yang ada di dalam ni adalah function h. Jadi kita pisahkan dia. Okey, kita pisahkan dia. Kemudian kita boleh differentiate with respect to x. Jadi kita nak differentiate function yang asal ni, yang y ni tadi, f ni mewakili y, dengan mendarabkan differentiation bagi function yang pertama dengan differentiation function yang kedua. Jadi muncullah formula tu. Okay, mungkin yang ni rasa macam pening sikit kan. Jadi kita tengok pada contoh. Okay, directly pada contoh. Kita menggunakan chain rule. Okay, untuk example yang pertama. Kalau kita nak differentiate y equal to x squared minus 2 power of 8. Okay. Jadi dekat sini tadi kan kita kata base pada konsepnya, kita pisahkan dia. Pisahkan dia, okey, dengan mewujudkan u. Jadi dekat sini, cikgu akan pisahkan. Sekejap cikgu betulkan komputer sekejap. Alright. Okey. Kita pisahkan dia. Jadi dekat sini, cikgu akan tulis u itu, kita ambil yang dalam ni. Yang dalam ni. Okey. So, u ialah x squared minus 2. Jadi, y kita akan menjadi u power of 8. Okey. Sebab u tu kita dah gantikan tengah ni dengan u kan. Jadi, kita kata y ialah u power of 8. Okey. Jadi sekarang kita perlu mencari differentiation bagi setiap satu ni. Kita perlu differentiate setiap satu ni. Seperti contoh ni kan. Kita perlu differentiatekan dia. Yang ni. Okay. Now kita differentiatekan u with respect to x. Jadi kita akan dapat du over dx. Ini differentiate ikut yang kita dah belajar sebelum ni. Kita akan dapat 2x. Okay. Ini awak kena recall balik lah. Macam mana cara awak nak differentiate. Okay. So dy, kita nak differentiate with respect to u sebab dia menggunakan u. So dy over du lah kat sini. Equal to 8u power of 7. Okay, now kita akan masukkan chain rule. Kita akan masukkan chain rule ni. Dy over dx equal to dy over du times du over dx. Okay. So masukkan dy over dx. So dy over dx is equal to dy over du times du over dx. Okay, dy over du, tengok dekat atas sini, dy over du yang ini. So, kita akan dapat 8u power of 7. Kita nak darabkan dengan du over dx, 2x. Okay, tadi kita dah assume bahawa u itu ialah x squared minus 2. So, dekat sini kita gantilah. So, 8 gantikan dengan, cikgu nak buang bracket ni lah. Okay. 8 gantikan u tu dengan x squared minus 2
power of 7 darab balik dengan 2x. Jadi kita elokkan sikit. Kita bawa 2x ni ke depan. 8 darab dengan 2x. Kita akan dapat 16x. X squared minus 2 power of 7. Okay. So yang ini proses dia panjang sedikit. Okay. Proses dia panjang sedikit lah. Tapi konsep dia masih menggunakan konsep differentiation yang awak dah belajar. Right. So sekarang ni, ini adalah metod yang pertama ya. Ni kita differentiate menggunakan chain rule. So kita ada satu lagi cara bila kita menggunakan cara alternatif. Okay, cara lain, gunakan soalan yang sama. Sebab tadi dah dapat jawapan kan? So kita guna soalan yang pertama. Jadi kita assumekan yang dalam ni yang kita ganti dengan U tadi ni, kita kata dia sebagai inside. Jadi step dia yang pertama, kita differentiate the outside first. Okay, yang luar ni, differentiate yang luar ni means 8 bawa ke depan, nanti 8 tolak 1. Okay. Dan step 2, barulah kita differentiate yang dalam. Dan kita darabkan kedua-dua expression ni. Kita tengok macam mana cara cikgu buat. Okay, step yang pertama, differentiate outside first. Jadi maksudnya, kita akan differentiate 8, kita bawa ke depan. 8 bracket. Ni jangan usik. Okay, sebab dia adalah inside. Kita nak usik yang luar je. 8 minus 1 dapat 7. Kemudian step yang kedua, kita differentiate yang inside pula. Tengok yang dalam ni. Kalau yang dalam ni kita differentiate x squared minus 2. Kalau kita differentiate, kita akan dapat 2x. Okay, kemudian kita darabkan saja. Jadi kita dapat 16x x squared minus 2 power of 7. Okay, tada. Okay. Maksudnya 2 step saja kita dah dapat jawapan yang sama dengan chain rule. Okay, jawapan yang sama okay, sama, betul-betul sama. Okay. So jadi boleh gunakan chain rule. Bagi siapa yang suka rasa lebih faham chain rule, gunalah chain rule, tapi cara dia panjang sedikit dan it will take time lah. Okay, dia akan curi masa kita. Okay, dan kalau kita gunakan alternatif, memang sangat-sangat menjimatkan masa dan mempercepatkan kiraan kita untuk proses yang seterusnya. Okay. So, tapi tak apa, dalam video ni cikgu tunjukkan dua-dua cara. Mungkin ada yang selesa gunakan cara yang pertama. Okay, berdasarkan pengalaman cikgu, memang ada pelajar yang suka gunakan cara chain rule. Alright. Okay, kita tengok sini, cikgu ada sediakan lagi 2 soalan. Kita nak differentiate setiap satu ni with respect to x. Yang mana yang pertama A tu ada fraction dan yang kedua melibatkan square root. Okay, melibatkan square root. Okay, now kita tengok dulu yang pertama. Okay, yang pertama je cikgu akan tunjukkan kedua-dua method Jadi untuk yang pertama, kalau kita gunakan untuk A lah method 1. Kalau method 1 means kita gantikan dulu U is equal to yang dalam tu 5x squared minus 1. Jadi kemudian kita ambil Y is equal to 2 over U power of 4. Yang mana yang ini kita boleh tukar menjadi 2U power of negative 4. Then kita differentiate du over dx is equal to 10x. Yang sini dy over du is equal to negative 8u power of negative 5. Okay. Then dah boleh differentiate dy over dx, dy over du, negative 8u power of negative 5. Nak didarabkan dengan du over dx, 10x. Jadi kita akan dapat, darabkan tukar dulu u. Okay, tukar dulu u, 8u akan jadi 5x squared minus 1 power of negative 5. Yang belakang ni jangan usik. Dan kita darabkan ke depan. Okay, cikgu tunjukkan step by step. Bila awak dah mahir, awak dah boleh lompat step yang tengah-tengah ni. Dah boleh terus dapat yang pertama dan yang kedua. Okay. Bila dah mahir lah. Ni peringkat awal, cikgu tunjukkan step by step.
Okey. Ni kita dapat dalam menggunakan method 1. So, kita tengok macam mana kalau kita gunakan method 2. Okey. Untuk method 2, soalan yang sama. Jadi, kita ikut step yang pertama, differentiate outside. Tengok balik soalan, dah hilang soalannya. Okay. Kita differentiate outside. Jadi, kalau daripada soalan ni, kita tahu y is equal to 2 5x power of 2 minus 1 power of negative 4. Okay, so kita differentiate outside. So, negative 4 times 2 dapat negative 8. Yang inside jangan usik. Yang outside tolak 1. Kemudian kita differentiate yang inside 10x. Akhirnya kita darabkan. Negative 80x 5x squared minus 1 power of negative 5. Okay. Tengok berapa cepatnya kita boleh gunakan method 2. Okay. So, awak tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni boleh. Ataupun kalau awak nak sempurnakan sikit jawapan awak nampak cantik. Tapi markah dia sama saja. So, kita boleh tukar. Okay. 5x squared minus 1 power 5. Okay. Jadi, method 1 and method 2. Itu untuk A. Then, kita pergi pada B. Yang B ni, cikgu akan tulis balik soalan dia dekat bawah. Okay, B. Right. B kita ialah square root y equal to square root, apa tadi? 2x squared minus 5x plus 1. Okay. Right. So, kalau kita guna method 1, u akan menjadi yang dalam tu 2x squared minus 5x plus 1 dan y akan menjadi square root u. So, u power of 1 over 2. Okay. Dan cari du over dx. Du over dx. Kita akan dapat 4x minus 5. Then dy over du. Kita akan dapat 1 over 2u power of negative 1 over 2. Kita darabkan dy over dx. Dia akan jadi dy over du dulu. Jangan tersilap. 1 over 2 u, cikgu dah ganti terus 2x squared minus 5x plus 1 power of negative 1 over 2 times dengan du over dx is 4x minus 5. Okay, bila cikgu darabkan ke depan, cikgu tak expand sebab kita nak dalam simplest form. 4x minus 5. Kemudian kat sini dapat 2x squared minus 5x plus 1 power of negative 1 over 2. Okay. Nak elokkan pun tak kisah, boleh je. Right. Then kita tengok method 2. Method 2. Okay. Then kita ada y equal to 2x power of 2 minus 5x plus 1 power of 1 over 2. Jadi, dy over dx akan jadi differentiate outside 1 over 2. Yang dalam jangan usik. Yang luar minus 1 is negative 1 over 2. Then, differentiate yang dalam 4x minus 5. Okay. Kita boleh pemudahkan 1 over 2 4x minus 5 2x power of 2 minus 5x plus 1 power of negative 1 over 2. Okay, so dah ada 3 contoh menunjukkan kedua-dua method. Jadi it's up to you nak gunakan method yang mana, sebab soalan takkan tanya apa-apa, tapi boleh juga tak salah jika soalan tu kata by using chain rule. Okay, bila soalan dah mention chain rule, jadi awak mesti guna chain
rule. Jadi nak tak nak, dua-dua cara kena mahirkan juga. Okay. Okay, settle one part. So, kita pergi kepada product rule. Okay, product rule ni dia lebih complicated sedikit dan dia akan menggunakan semua apa yang awak dah belajar daripada first video sampailah yang ketiga, yang sebelumnya lah. Okay, then product rule. Okay, ni cikgu ambil daripada buku teks. Dia kata, if U and V are functions of X, then bila kita nak differentiate dua function yang didarabkan, kita gunakan formula ni. U dV over dx plus V du over dx means kita ambil function yang pertama, darabkan dengan differentiate function kedua, plus dengan function kedua, darab dengan differentiation of the first function. Okay. Jadi dekat sini, ini semua merupakan function yang didarabkan. Function yang didarabkan tu bermaksud bila kita ada dua term dan dua-dua term ni melibatkan X. Okay? Dia melibatkan X. Dekat sini. Ada satu term X, ni ada X lagi. Ni pun ada X, ni ada X lagi. Ini ada X, ni pun ada X juga. Ini yang kita boleh gunakan product rule. Tapi bukan semua product rule kita perlu gunakan. Bukan semua function yang didarabkan ni kita gunakan product rule. Sebab sometimes lebih mudah kalau awak expand sahaja. Contoh yang pertama ni. Kalau awak expand. Okay. Sebab kita mesti cuba elakkan daripada guna product rule sebenarnya. Kalau soalan tak beritahu, tak tanya, suruh gunakan product rule, so kita mesti elakkan guna product rule. Jadi macam contoh yang pertama, kalau awak nak guna product rule, memang awak akan dapat jawapan. Tapi memang waste time lah. Okay. So at maths ni memang kita sangat pentingkan masa. Jadi kita akan buat seberapa ringkas yang boleh dan mendapat markah yang semaksimum yang boleh. So tengok yang pertama. Yang pertama, boleh je kita expand. So kita akan dapat x power of 3 minus 2x. Bila kita differentiate, x ialah kita akan dapat 3x power of 2 minus 2. So dua step saja kita dah dapat jawapan. Tapi kalau kita gunakan product rule, dia ada banyak sikit. Macam case chain rule dengan dia punya alternative method tu lah. Okay. So chain rule cara dia panjang sikit. Alternative method dia akan cepat. Begitu cepat dapat jawapan. Okay. Tengok yang kedua. Yang kedua ni. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Okay. Yang kedua. Yang kedua juga ada kuasa. Tapi kuasa 2 ni tak ada masalah kalau kita nak expand. Tak susah pun. Jadi, yang mana tak menyusahkan kita, kita terus expand. Jangan guna product rule. So, ni kita akan dapat x squared minus 2x plus 1. Okay, expand lagi, kita akan dapat 2x power of 3 minus 4x power of 2 plus 2x. Okay, daripada sini kita differentiate dy over dx dan kita akan dapat 6x power of 2 minus 8x. Siap. Okay. Oh, belakang lagi. Plus 2. Tertinggal pula. Okay. Okay. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga ni, nampak macam boleh expand. Tapi masalahnya dia power of 5. Kalau power of 5, kalau awak nak expand, awak kena pecahkan dulu. 3x plus 1 power of 2. Darab dengan 3x plus 1 power of 2. Darab dengan 3x plus 1. So, menyusahkan kita kalau kita nak expand. Boleh je nak expand. Boleh. Tak ada masalah. Tapi, memang menyusahkan kita. Banyak kerja. Buang masa. Bila timbul kes yang macam ni, kes-kes yang buang masa macam ni, barulah kita apply. Apa pen cikgu tak keluar merah? Sorry. Dah tukar merah, tak tukar. Okey, bila timbul kes yang macam ni, barulah kita applykan konsep product rule.
ataupun dipanggil hukum hasil tambah. Hukum hasil darab. Tambah pula produk kan. Hukum hasil darab. Okey. Dia macam mana kita nak applykan product rule pada soalan yang bentuknya begini. Okay, kita tengok kat bawah ni. Example 3 kita gunakan soalan yang sama. Yang atas ni macam mana kita nak gunakan product rule. Tengok dulu formula dia. Maksudnya kita ambil yang depan. Yang depan ni 4x squared. Kita darabkan dengan differentiation of yang kedua. Dan kita tambah dengan yang kedua. Lepas tu kita differentiate yang depan. Okay, tengok macam mana prosesnya. Okay, so now example 3. Right. Jadi kita separate kan. Cikgu tulis dululah kat atas ni. Formula yang tadi tak nampak kan. So dy over dx is u dv over dx plus v du over dx. So ini proses tambah. Tak kisahlah kalau awak tertukar v kat depan ke u kat belakang ke. Still the same. Okay, sebab dia tambah. Okay, dengan syarat yang ini pasangan ni jangan dipisahkan lah. Right. Jadi maksudnya kat sini ada wujud dua variable. U dengan v. So kita pecahkan dulu kepada u dengan v. Yang mana yang depan tu kita kata sebagai u. 4x squared. Dan yang belakang tu adalah v. 3x plus 1 power of 5. Okay. Kemudian kita perlu differentiate setiap satu. Jadi kita differentiate lah. So du over dx kita akan dapat 8x. dv over dx. So applykan tadi yang kita belajar tu kan composite function tu. It's up to you kat sini nak gunakan method yang mana. Tak kisah. Janji awak boleh differentiate dia. Okay, cikgu nak guna cara cepat lah kan. Tak naklah guna cara panjang. So 5 pergi depan. 3x plus 1 jangan usik. 5 minus 1 is 4. Differentiate yang dalam. Okay, so kita akan dapat kat sini 15. 3x plus 1 power of 4. Okay. So dah siap yang ni. Barulah kita boleh differentiate. Okay, gunakan formula ni lah. Jadi bila nak gunakan formula tu, actually dia macam darab silang supaya kita tak lupa. Jadi u darab dengan dv dx, v darab dengan du dx. So kita tulis dy over dx is, okay. Salah satu cara untuk kita ingat apa yang kita buat, okay, untuk add maths ni, bila kita tulis sesuatu, kita sebut. Bila kita sebut, kita lebih cepat ingat. Sebab kalau cara pembelajaran ADMATS zaman dulu, waktu cikgu ambil SPM, memang tak ada diberi formula. So, kita kena hafal formula. So, caranya, cikgu akan buat macam ni lah. Setiap kali nak tulis, mulut akan menyebut. So, dy over dx ialah u, kita ambil u dv dx, okay, masukkan 15, masukkan 3x plus 1 power of 4 plus v, tengok dekat v, 3x plus 1 power of 5 darab dengan du dx, okay, 8x. Alright. Okay, bila dah kita dapat macam ni, satu line ni, means kat sini dah adalah dapat markah kat sini. Okay, bila awak boleh differentiate ni pun, awak dah dapat markah juga kat situ. Okay, now, macam mana proses kita nak simplify jawapan kita? Sebab kalau dalam ADMATS, kita mesti bagi jawapan in lowest term. Dalam sebutan yang paling rendah yang boleh. Okay, jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Okay, untuk peringkat awal ni, kita darabkan dulu mana yang boleh darab. Okay, nanti bila awak dah mahir, awak akan nampak ada banyak cara boleh kita skip jalan kerjanya. Okay, 15 times 4 is 60. 60x squared. Okay. Kemudian yang bracket belakang tu tak boleh buat apa dah. Salin je. Power of 4. Plus yang ini pun tak boleh buat apa dah. Tapi cikgu nak letak 8x kat depan.
Okey, tak nak letak pun tak apa. Ni saja nak bagi dia sama dengan pattern depan tu. Okay, now kita tengok pada, kita tengok sekejap sekejap. Tukar color. Okay, kat sini. Kita tengok ni. Yang ini, dia tak melibatkan bracket dan kuasa kan. Maksudnya ni ada ni 3x plus 1. Ini 3x plus 1. Ini pun 3x plus 1. So, kita tengok yang selain daripada itu. Okay, kita tengok dua-dua ni. Kita tengok dua-dua ni. 60x squared dengan 8x. Boleh tak kita factorize 60 dengan 8? 60 dengan 8. Boleh tak kita factorize? Boleh. Kita keluarkan guna CP4 lah. Keluarkan 4. 4. Okay. Kemudian kita tengok pula x pula. Ini x squared, ini x. So, maksudnya dia ada yang kita boleh factorize, keluarkan x. Okay. Jadi, pada 60 ni, bila kita dah keluarkan 4, maksudnya kita tinggal 15 lah. Means 15 times 4 dapat 60. Okay. X ni kita dah keluarkan 1. Kat sini X ni ada 2. So, kita buang 1 lah. Dah tinggal 1 aja. Jadi, kita ada 15 dan X saja kat sini. Okay. Yang untuk 8X dah keluarkan 4. So, ni tinggal 2. Sebab 4 darab 2 dapat 8 kan. So, X dengan X dah keluar. So, X dah hilang. So, tinggal 2 saja. Settle. So, kita factorize pula untuk yang 3x plus 1. 3x plus 1 memang dah nyata nampak dia adalah sama. Tapi yang ini power of 4, yang ini power of 5. So, kita ambil power yang kecil. Okay, bila power yang kecil, so maksudnya yang ini dah tak ada. Yang dekat belakang ni, yang 5 ni dah keluar 4, so dah tinggal 1 lah. Tinggal yang ini sahaja. Okay. Jadi sekarang proses kita hendak gabungkan. Okay, kita gabungkan gunakan bracket 4 segi. Okay, untuk membezakan dengan bracket bulat dekat depan ni. Jadi kita tengok apa yang tinggal pada term yang pertama, pada rumah yang pertama ni. Kita ada 15, kita ada x, yang ini semua dah habis. Ni semua dah habis. Jadi kita ada 15x sahaja pada rumah yang pertama. Plus rumah yang kedua kita ada 2, kita masih lagi ada 3x plus 1. So, plus 2, 3x plus 1. Okay, cikgu tunjukkan step by step dulu Nanti awak boleh dah advance perelokkanlah. Okay, dekat sini cikgu salin balik sebab tak boleh buat apa dah. Okay, tak boleh buat apa dah. Yang ini pun tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak expand pun. Tak boleh nak darab. Sebab bracket ni ada kuasa. Bila ada kuasa, tak ada apa-apa yang lain boleh masuk darab ke dalam. Memang tak boleh. So, dia memang kekal begini. Memang tak boleh buat apa lagi dah. Tak boleh jadi 12x kuasa 2 tambah 4x. Tak boleh. Okay? Tinggalkan begitu saja. Okay, so yang dalam ni. Yang dalam ni kita simplify. Kita akan dapat 15x plus 6x plus 2. Okay, nampaknya masih boleh simplify lagi. Kita pemudahkan lagi. 4x, 3x plus 1, power of 4. Yang ini pemudahkan. 15 dengan 6 is 21x plus 2. Kalau misal kata 21 dengan 2 ni adalah nombor yang kita boleh factorize. So, kita factorize lagi. Let's say dia jadi 22x plus 2. So, kita boleh simplify lagi. Kita boleh keluarkan 2. Kita tunjuk contoh sikit lah. Ni kalau untuk soalan ni, inilah dia finalnya. Okay, kita tengok contoh. Contoh tepi lah. Let's say kita ada 4x, 3x plus 1, power of 4. Dan dalam ni adalah 22x plus 2. Ni contoh. Okay. So, 4x, 3x plus 1, power of 4. Yang ini kita boleh factorize, boleh keluarkan 2. Dan dia akan ada tinggal 11x tambah 1. So, kita elokkan yang 2 dengan 4 ni boleh darab, tak ada masalah. Kita akan dapat 8x, 3x plus 1, power of 4. Dan belakang akan dapat 11x plus 1. So, ini adalah simplest form untuk case, special case. Kalau berlaku case macam ni. Okay. Yang ini tak ada
tak ada kaitan dengan ni ya. Cikgu bagi contoh. Okey, contoh in case 21 ni awak kira dapat 22. So means awak boleh factorize lagi. Boleh kecilkan lagi. Okey. Boleh? Memang agak complicated untuk product rule ni. Tapi once awak dah buat, selalu buat dan awak mahir dengan differentiation, then tak ada masalah lah. Okey. Okey, boleh proceed? Kita pergi pada example yang seterusnya. Okey, kalau awak nak cuba sendiri, macam biasa, pause aja video cikgu ni, then you try. After that, you can compare with my answer lah. Ya? Okey. Okey, bagi yang nak teruskan, kita teruskan aja. Example 4. Kali ni melibatkan ada cert. Okey. Tapi prosesnya tetap sama. Kita pisahkan U dengan V. So U, jauh pula. Kejap. Okey, U equal to 5x plus 1. Kemudian kita perlu cari du over dx. Kita akan dapat 5. Cari V equal to 6x minus 1. Cikgu siap-siap keluarkan jadi kuasa 1/2. Jadi senang nak differentiate. So dv over dx kita akan dapat 1/2. Yang dalam jangan usik. Yang luar tolak 1. Kemudian differentiate yang dalam. Jadi boleh pemudahkan lagi. Kita akan dapat 3. 6x minus 1. Power of negative 1/2. Okey. Sudah siap tapak yang ini. Dan bolehlah kita buat dy over dx. Okey. Kemahiran algebra juga penting kat sini. Buat perlahan-lahan sebab selalu pelajar buat silap. Bila dia tersilap tambah atau tersilap tolak dan sebagainya lah. Okey, kena ingat tadi cara kita nak darab. Kita buat darab silang. Okey. Darab silang. Dan kita darabkan u dv dx. Jadi 5x plus 1 nak darabkan dengan dv dx. Letak 3 kat sini. Letak 6x minus 1 power of negative 1/2 plus v 6x minus 1 power 1/2 darab dengan du over dx 5. Okey. Sekarang kita nak selesaikan yang melibatkan ada kuasa 1/2. Okey. Kalau nak senang, kita tukarkan kuasa 1/2 tu menjadi cert. Right. Dekat sini cikgu nak darab dulu ke dalam sebab nampaknya tak ada masalah untuk kita darab. 15x plus 3. Okey. Sebab nanti ada 5 kat belakang ni, kita nampak macam ada kaitan kan. So, kita expand lah. Kita teruskan je dulu. Yang ini kita akan dapat 1 over cert 6x minus 1 plus cert 6x minus 1 darab dengan 5. Okey. Okey. So, macam mana nak simplify ni? Okey, sebabkan ada fraction dekat sini. Jadi, cikgu nak jadikan dia single fraction. Jadi, yang depan ni kita boleh gabungkan 15x plus 3 bahagi dengan cert ataupun square root. Okey. Right. Yang sebelah kanan ni, dia tak ada fraction. So, maksudnya keseluruhan ni over 1 kan sebenarnya. So, kita perlu darab dengan cert 6x minus 1. Okay. Ni bukan darab conjugate Ini sebab ni kat bawah tak ada apa-apa. Jadi, kita cuma nak jadikan dia single fraction. Okay. Nak jadikan dia per 6x minus 1. Nak gabungkan dengan sebelah ni. Jadi, bila kita dah darabkan, kita akan dapat K. Ini darab dengan ni darabkan yang ni. Kita akan dapat 6x minus 1
Kemudian 5 darabkan dengan ni. Perlu ke kita darabkan? Oh, tak perlu. Sebab ni ada darab ni. Silap pula. Maksudnya kita nak darabkan semua. Yang first term, second term dengan yang third term ni nak darabkan semua. So kita ada 5 kat depan. Sorry tersilap pandang tadi. Okay. So kita ada 5. Yang square root dengan square root tu darabkan. Dia akan tinggal 6x minus 1. Bahagi dengan, now pembawah dia, denominator dia dah sama. Bila dah sama, dah boleh gabung lah. 15x plus 3 plus, yang ini dah boleh expand, 30x minus 5 over 6x minus 1. Okay. Jadi yang atas tu masih lagi boleh simplify. 15 dengan 30, kita akan dapat 45x minus 2 over 6x minus 1. Okay, soalan ni dia tak ada cerita pasal irrational ataupun rational. So, kita boleh saja tinggalkan jawapan kita macam tu. Tak payah nak simplify lagi. Tak payah nak darab dengan conjugate. Okay. Tapi in case awak darab dengan conjugate pun tak salah, sebenarnya dia tak merubah apa-apa. Dia cuma ubah pattern saja daripada irrational menjadi rational, itu saja. So stop kat sini pun dah boleh dapat full mark. Okay. Right. So kita ada lagi example tak? Oh, ada lagi satu. Okay, cikgu ada sediakan lagi satu example. Find the x coordinates. Kita tinggal s kat sini. Of the points, dia nak x coordinate saja bukan y sorry. Find the x coordinate of the points on the curve. Dia bagi ni where the gradient is 0. Okay, ingat masa mula-mula dulu kita belajar konsep limit. Bila kita ada curve dan kita ada satu garisan, ini dipanggil sebagai gradient. Ini dipanggil sebagai garisan tangent. Dan untuk mendapatkan gradient dia, kita perlu jadikan dy over dx equal to 0. Okey, di kat sini dia dah kata gradient tu adalah 0. Okey. Bila gradient tu 0, maksudnya dia adalah satu yang dia langgar pada satu garis sajalah. Macam tu. Okey. Jadi mungkin equation ni bukan x kuasa 2. Equation yang diberi ni bukan x kuasa 2. Dia maksudnya ada banyaklah tempat. Mungkin dia akan melibatkan beberapa kawasan yang dia melanggar gradient kosong. So yang penting sekarang kat sini konsepnya yang cikgu nak jelaskan ialah bila menyebut pasal gradient pada curve, maksudnya kita perlu cari dy over dx dan kita kena equalkan kepada kosong. Okay, now kita nak cari dy dx. Ini melibatkan composite function. So, kita ada u equal to, okay, ni kita padam dulu. Supaya awak tak terkeliru lah. Kita fahamkan yang tu dulu. So, u ialah x plus 2 power of 2. Jadi, nak cari du over dx, kita akan dapat 2x plus 2. Okay. Then, b ialah 2x minus 5 power of 3. Bila kita cari dv over dx, 3 times dengan 2, 6. 2x minus 5, 3 minus 1 is 2. Okay, cikgu dah siap-siap darab Jadi maksudnya bila awak dah makin mahir, awak dah boleh terus darab. Okay, kalau ada siapa yang masih tak berapa faham, kita ulang balik lah. Cikgu gunakan cara biasa. Okay. Jadi kat sini, 3 bawa ke depan. 2x minus 5 jangan usik. 3 tolak 1, 2. Darab differentiate yang dalam dapat 2. So, dia akan jadi 6. 2x minus 5 power of 2. Okay. Now, nak cari dy over dx. Okay. dy over dx. Ingat tadi, kita perlu darab silang. Okay. Darab silang. Jadi kita ada u x plus 2 power of 2
dv dx 6, lepas tu ada 2x minus 5 power of 2 plus v 2x, sekejap, 2x minus 5 power of 3 darab dengan du over dx. Kita ada 2 and x plus 2. Okay, now kita tengok dulu adakah kita boleh terus expand ataupun kita boleh factorize. Okay, tengok sini, ni ada kuasa 2, x plus 2, sini ada x plus 2 kuasa 1. So, kuasa 1 ni lebih kecil, kita keluarkan yang kuasa 1. Jadi, kita ada kat sini x, sekejap kita ada x plus 2, kita ambil kuasa 1. Jadi, maksudnya di sini dah keluar 1, yang belakang ni dah keluar habis. Kemudian tengok lagi kita ada 6, kita ada 2. Boleh factorize lagi, keluarkan 2. Jadi dekat sini dah tinggal 3. Yang 2 ni dah keluar, dah tak ada. Jadi kita kena bandingkan ikut step rumah. Ni satu rumah, ni satu rumah. Ada 2 rumah kat sini. Kemudian ada 2x minus 5. Rumah pertama ada, rumah kedua pun ada. So, 2x minus 5, tengok power yang kecil, power 2, means yang pertama ni dah keluar semua. Yang kedua ni dah keluar 2, masih ada lagi 1. Okay, now dah tak ada apa-apa, dah boleh rangkumkan. Okay, kita dah boleh gabungkan. Tengok pada rumah yang pertama apa yang tinggal, kita ada x plus 2, masih ada lagi di situ. Kemudian kita ada 3. Pada rumah kedua, kita ada 2x minus 5 dan juga dan lain-lain dah tak ada. So, dah boleh tutup. Dah boleh tutup. Okay. Jadi, elokkan lagi. Boleh tak kita selesaikan apa-apa lagi kat sini? Yang ini, kalau awak nak darabkan pun boleh. Tak darabkan pun tak apa. Cikgu tak nak darabkan dululah. Tengok dulu. Kalau akhir nanti kan perlu, kita akan darabkan semula. Nak salin aja dulu. Nak tumpukan pada bracket yang besar tu, kita nak simplifykan yang ni. Apa yang kita boleh dapat dalam tu? Kita akan dapat 3x plus 6 plus 2x minus 5. Okey, boleh pemudahkan lagi yang dalam tu. X plus 2, 2x minus 5, power of 2. 3 plus 2 is 5x. 6 minus 5 is 1 plus 1. Okey, 5x plus 1. Okey, jangan lupa pada soalan kita tadi, dia kata nak cari x coordinate of the points where the gradient is 0. So, dy dx ini adalah gradient dan semua ni equal to 0. Okey, jadi kita ada 2x plus 2, 2x minus 5, power of 2, 5x plus 1 equal to 0. Okey, yang 2 ni kita boleh bawa ke kanan. 0 bahagi 2, so 2 tu akan hilang. Jadi kita ada x plus 2 equal 0. Kita ada 2x minus 5, power of 2 equal 0. Dan juga 5x plus 1 equal 0. Okey, yang ini menggunakan konsep yang biasa. Contohnya, ni contoh lagi. Contoh yang lebih kurang lah. Okay, let's say kita ada x plus 3 dengan x, tak keluar x plus 3 dengan x minus 1 equal to 0. Ni factorize biasa yang awak buat. Kan kita dapat x equal to negative 3 dengan x equal to 1. So, macam mana boleh dapat yang ni? Sebenarnya, dia adalah x plus 3 equal to 0 dan juga x minus 1 equal to 0. So, kita akan dapat x equal to 1, x equal to negative 3. Jadi, maksudnya kat sini, bila ada term yang didarabkan dan dia equal 0, kita boleh pecah-pecahkan dia. Jadi, daripada sini, kita akan dapatlah x coordinates untuk step 1. So, x equal to negative 2. Yang ini, kita akan dapat x equal to 5 over 2 dan x equal to negative 1 over 5. Okey. So, tiga-tiga ni adalah jawapannya yang diperlukan oleh soalan dekat example 5. Right? Okey. Boleh dapat
product rule. Apa ni? Product rule maksudnya petua hasil darab. Okey, kita ada satu lagi. Okey, satu lagi quotient rule. Okay, quotient rule ni pula ialah petua hasil bahagi. Jadi, kita tengok kat bawah ni. Ni quotient rule. Quotient rule ada formula lain. Jadi maksudnya kalau kita ada function tu yang dibahagikan, so kita kena gunakan formula ni. Tapi cara dia lain. Kita kena ambil yang bawah ni, darab dengan differentiation of u. Kita minus dengan yang atas, darab dengan differentiation yang bawah. Dan kita kena bahagi dengan v squared. Okey, bahagi dengan v squared. Jadi, sebenarnya quotient rule ni boleh juga kita nak gunakan product rule. Okey, petua hasil bahagi ni boleh gunakan untuk function ni, kita boleh gunakan quotient rule. Kalau kita ubah bentuk dia, kita dah boleh buat product rule. So macam biasa, kalau soalan tak ada bagi tahu nak gunakan apa-apa rule, then awak sendirilah yang pilih mana yang lebih senang untuk awak buat. Tapi disebabkan yang ni kita nak belajar quotient rule, so cikgu akan gunakan quotient rule untuk cari jawapan. Tapi awak boleh juga cuba, memahirkan diri, gunalah product rule, tengok dapat tak jawapan yang sama dengan quotient rule. Sometimes dia lari sedikit, bukan lari apa, mungkin pada quotient rule tu dia dah terfactorize, dan pada product rule mungkin sometimes dia dapat yang expand. So, actually dia sama saja. Yang penting jalan kerja awak betul. Okey. Jadi ni formulanya. Okay. Kita ada example 6. Untuk yang ini cikgu sediakan 3 example. Okey. Sekarang kita nak gunakan quotient rule to find the derivative of y equal to x power of 5 plus 1 divided by 2x minus 3. Okey, untuk quotient rule ni memang dia agak lebih complicated. Bukan complicated apa, I mean dari segi dia punya algebra lah. Okay, algebra dia. Jadi kena berhati-hati bila buat. Okay, now kita pisahkan u dengan v. So u kita ambil yang atas, x power of 5 plus 1, dan terus buat du over dx, 5x power of 4. Dan kita ambil v. V is equal to yang bawah, 2x minus 3. Then dv over dx kita akan dapat 2. Okey, kali ni, ingat, kita mesti mulakan dengan v. Tak macam product rule tadi, kita boleh nak mulakan dengan u, boleh nak mulakan dengan v pun tak apa, sebab dia darab. Tapi kali ni sebab dia melibatkan bahagi, so kita mesti mulakan dengan v dulu. Ni yang pertama. Dan yang ini akan menjadi yang kedua. Okey. Jadi cuba kita buat dy over dx. Dy over dx. Kita akan dapat yang atas, ambil v dulu. 2x minus 3 darab dengan du over dx. 5x power of 4 minus u x power of 5 plus 1 darab dengan dv over dx. 2. Jangan lupa untuk quotient rule kita kena bahagi dengan v kuasa 2. So 2x minus 3 power of 2. Okey. Ni untuk dapat markah. Yang pertama, yang kedua. Markah yang pertama di sini, markah kedua kat sini. Okey. Then sekarang proses nak selesaikan. Okey. Sama juga macam tadi, observe dulu adakah apa-apa yang kita boleh factorizekan kat sini. Tak ada. Kalau tak ada, means kita expand sajalah. Darabkan saja. 5 times 2 is 10. X dengan x power of 4 is x power of 5. Minus 15 x power of 4. Minus 2x power of 5 minus 2. Divide by yang bawah tak payah expand. Biar aja jawapan dalam 2x minus 3 power of 2 sampai habis. Sebab ni dah kira dah simplify kan. Okay. Now tengok numerator. Bahagian atas tu ada yang boleh diselesaikan. Ada 2 term melibatkan x power of 5.
10 minus 2. So kita akan dapat 8x minus 5 minus 15x power of 4 minus 2 divide by 2x minus 3 power of 2. Okey, so bila kita tengok dah tak ada apa lagi yang boleh disimplify lagi, tak boleh nak di-factorize lagi. Jadi kita stop kat situ. So inilah final answer kita. Cikgu bagi soalan yang senang dululah kan. Okey, so ni adalah final answernya. Okey, kita proceed pada next example. Example 7. Okey, ingat lagi simbol ni maksudnya apa? Kita nak differentiate yang dalam bracket ni. Okey, nak differentiate yang dalam bracket. Jadi kita cari dulu u dengan v. Okey, u ialah 4x power of 3 du over dx is 12x power of 2. Ambil v yang bawahnya 5x plus 1 power of 3. Jadi dv over dx, yang ini cikgu dah terus ringkaskan, dah darabkan 5 dengan 3. Dia dapat 15 bracket 5x plus 1, yang belakang tu tolak 1. Okey, cikgu dah simplify ya. Jadi untuk awak jawab soalan ni, kita terus tulis sebab dia menggunakan d over dx kan, tak ada nilai y, so tak adalah dy dx. Jadi kita boleh terus tulis jawapan dia. Okey, refer balik pada jalan kerja yang sebelum ni. Macam mana cara nak tulis jawapan kalau soalan tu bagi d over dx. So dekat sini kita just terus sahaja masukkan nilai-nilai dia without equal di depan. Without equal di depan. Okey, jadi kita masukkan v 5x plus 1 power of 3 darab dengan du over dx dapat 12x power of 2 minus. Ni common mistake ni. Pelajar kadang-kadang tersilap tulis plus kat sini. So make sure tengok dulu formula sebelum buat. Sebab formula diberi, jadi gunakanlah. Okay, v du dx. Then u 4x power of 3 times dengan dv over dx. Kita ada 15. Then kita ada 5x plus 1 power of 2. Jangan lupa divide by v squared. 5x plus 1 power of 3 squared. Ni adalah v power squared. Ada kuasa 2 lagi kat luar. Then bila lepas first step barulah kita ada equal, sebab menunjukkan second step kita ni adalah sambungan daripada yang first step. Okay, now kita observe dulu ada yang boleh dikeluarkan. Ya, ada. Kita ada 5x plus 1. So, kita akan keluarkan 5x plus 1, power yang kecil, power of 2. So, ni dah hilang. Yang ni tinggal 1. 12x squared, kita ada 4, ada 15. Jadi, kalau 15 times 4, kita dapat 60. Kita ada 60 kat sini, 60x cube. Yang ini 12x squared. So, kita boleh keluarkan 12 lah. 12x. Okay. Kita boleh keluarkan 12x squared. Okay, 12x squared. Jadi, 12x squared ni dah hilang, dah dikeluarkan. Dekat sini, kita keluarkan 12, 60. Maksudnya, kita dah keluarkan, jadikan dia tinggal 5 sahaja. Okay. Tinggal 5. Tinggal 5. Kemudian x kuasa 3 dah keluar x kuasa 2. Dah tinggal x sahaja. Okay, jadi 5x. Dan tak ada apa-apa lagi. Dah boleh buka bracket besar. Tak ada apa-apa lagi nak difactorize kan. So, tengok pada rumah yang pertama ni apa yang tinggal. Kita ada 5x plus 1. Yang lain-lain semua dah hilang. Dah tak ada. Dah keluar kat sini. Minus. Yang sini kita ada x. Kita ada 5. So, ada lagi 5x. Yang belakang ni dah keluar semua. So, dah tak ada apa-apa dah. Jadi, 5x dengan 5x ni boleh habis. Dalam bracket ni cuma tinggal 1. So, tak payah tulis nanti pun tak apa. Divide by v squared. 5x plus 1. Okey, yang ini 3 times 2. Bukan 3 plus 2. 3 times 2. 6. Jadi, betulkan balik. Simplify. Nampakkan elok.
Cikgu suka tulis yang tak ada kuasa, bracket kuasa tu tulis di belakang lah. Ini tulis di depan. Sebenarnya tak ada masalah tulis kat depan pun. Saja je suka tengok dia elok sikit. Okay. 5x plus 1 power of 6. Okay. So dekat sini kita nak tengok ni ada 5x plus 1, ada 5x plus 1. Maksudnya jawapan kita belum lagi habis. Belum lagi dalam lowest term. Jadi dekat sini boleh lagi simplify. Ini kuasa 2, ini kuasa 6. Jadi dah keluarkan 2, tinggal kuasa 4. Jadi jawapan akhir kita akan jadi, ni kena tulis tengah sikit lah. Sebab dah tak ada apa-apa lagi dah. Elok-elok sikit. Ini tulis bawah dulu lah. Biar dia nampak stabil. Power of 4. Yang atas kita ada 12x power of 2. Jadi inilah jawapan akhir kita. Kalau awak bagi sampai sini sahaja, means awak akan hilang 1 markah lah untuk final answer. Okay? Sebab bukan lowest term. Masih lagi boleh disimplify. Right. Okay. Sorry. Jadi kat sini, ini dah makin macam ada sikit complicated kan. So kita tengok yang terakhir. Soalan yang terakhir. Yang ni paling okey-okey je lah. Right. So kita tengok yang terakhir. Dan cikgu dah tinggalkan banyak space ni untuk buat ni. Okey, dia melibatkan ada square root ataupun kita kata surd lah Right. So sekarang proses dia sama juga. Keluarkan UV dulu. Kalau tak kerti nak buat, tengok panik, tak apa, buat je UV dulu. Yalah, sebab yang ni dah tentu dapat 1 markah. Okey. Du over dx. Konon yang ni dah mahir lah terus dapat 2x plus 1. Ni dah mahir dah ni. Okey. Dan V, kita terus jadikan power of 1 over 2. Jadi bila darab ke depan, kita akan dapat 1 over 2x plus 2 power of negative 1 over 2. Okay, setengah tolak 1 kan. Okay. Jadi after that, dy dx lah. Okay. Dy over dx. Ambil V dulu, ingat ni yang pertama, ni yang kedua, jangan lupa. X plus 2 power of 1 over 2 times dengan 2 times dengan X plus 1 minus dengan U, X plus 1 power of 2 times 1 over 2 times dengan X plus 2 power of negative 1 over 2. Okay, divide by V squared. X plus 2 power of 1 over 2 nak kuasa 2. Okay. Now, untuk memudahkan kerja, tukar aja yang power of 1 over 2 tu kepada bentuk surd. Square root surd X plus 2. Dan dekat sini kita ada 2, kita ada X plus 1, kemudian plus pula minus. Minus, kat sini kita ada X plus 1 power of 2, dan kita ada 1 over 2, dan kita ada, ni satu per ni, right, X plus 2. Ni yang kena buat hati-hati ni, sebab dia bertingkat-tingkat. Bahagi X plus 2 sahaja sebab 1 over 2 times 2 dapat 1. Okey. Lagi yang penting yang atas tu kita nak jadikan single fraction. So bila nak jadikan single fraction kat bawah ni ada over X surd X plus 2, yang ini tak, ini per 1 tak ada apa-apa, means dekat sini nak kena darab dengan square root X plus 2 over square root X plus 2. Ingat ni bukan conjugate. Ini cuma nak samakan denominator sahaja. Jadi bila kita darab, ni semua ni darab, 1, 2, 3 ni semua darab. Nak darab lagi dengan yang ni. So yang ni saja yang akan hilang surdnya.
dia akan jadi x plus 2 times 2 times x plus 1 bahagi dengan set x plus 2. Okey, bahagi dengan set x plus 2. Okey, pergi belah kanan pula. Kita ada kat sini. Kat bawah tu ada 2 Jadi maksudnya kena darab 2 lagi kat tepi ni. Maksudnya kat sini kita kena darab 2. Okey, ni kena darab 2, ada darab 2. Jadi nanti 2 darab 2 dapat 4. Okey, kat sini nanti 4. Okey. Jadi 4. Kat sini ada 2. Okey. Dan kita pergi pada yang belah kanan. Kita akan ada x plus 1 power of 2 divide by 2 set x plus 2. So sekarang yang bawah ni dah sama kan? Bila dah sama, dah kita boleh gabungkan lah. Cikgu gabungkan terus kat sini lah ya. Baik. Tekan pula. Okay. Gabungkan. Tadi kita kena tolak. Dan ni dah boleh tulis sekali. Gabung. Okay. 2 set x plus 2. Okay, jangan lupa yang bawah ni tertinggal pula x plus 2. Okay. Dah syok-syok buat atas ada fraction. Dah lupa yang bawah. Okay, jangan lupa ya. Sebab tu ketelitian tu kena ada. Jadi bila awak tulis equal awak kat atas ni, jadi padamlah sikit bagi equal kat sini. Sebab ni adalah yang atas ni, yang bawah kan. Tukar equalnya. Memang tu common lah benda-benda yang kecil-kecil macam ni kadang pelajar tak ambil peduli. Okay, so kita simplify. Okay, dekat sini, sebabkan dia bertingkat-tingkat, jadi kalau yang bawah ni kita bahagi dengan x plus 2, kita bawa naik ke atas. Bila kita tukar pada darab, dia akan jadi 1 per x plus 2. Maka x plus 2 akan bersama-sama dengan yang ni lah didarabkan. Okey. Itu konsep biasa sekolah rendah punya konsep. Jadi kita boleh simplify. Kita akan jadikan dia yang atas ni cikgu pun nak simplifykan mana yang boleh lah. Tapi kalau kita tak nak pun tak apa. Tak nak dulu pun tak apa. Supaya tak serabut kan. Kita settlekan satu persatu. Okey. Tolak nanti kalau macam biasalah cikgu cakap. Kalau awak dah mahir, awak boleh je simplifykan. So bahagi. Kat bawah ni kita ada 2 times dengan x plus 2 times dengan set x plus 2. Okey. Right. Dan nak simplifykan lagi. Dekat sini. Okey, kita nampak sini ada x plus 2, x plus 1 iaitu x plus 1. So, kita boleh factorize keluar x plus 1. Sekejap Okey, x plus 1. Jadi, x plus 1 ni dah hilang. X plus 1 ni dah hilang 1. Tinggal 1 lagi ada. So, bracket besar. 4x plus 2 minus dengan x plus 1 yang sebelah kanan tu. Okey, bahagi dengan 2x plus 2 dan juga set x plus 2. Okey, ini equalnya pun terangkat juga, turunkan ke bawah. Oops, sorry. Okay, what happened? Okay. Sekejap lari-lari pula. Don't know what happened, tak boleh tulis pula. Okay. Okay. Jadi sekarang, simplifykan lagi. Jadi dalam bracket tu, kita elokkan dalam bracket x plus 1, yang dalam bracket besar tu, 4x plus 8 minus x minus 1. Bahagi 2x plus 2 set x plus 2. Okey, kita tumpukan yang atas dulu. Equal
Tengok apa lagi yang kita boleh pemudahkan. X plus 1. 4 minus 1 is 3. 8 minus 1 is 7. Okay, now dekat bawah. Okay, kalau perasan dekat bawah ni ada term yang sama kat sini. Okay, like terms. Okay, jadi kat sini, okay, kita tarik ke tepi. X plus 2 ni adalah kuasa 1. Kita nak darabkan dengan X plus 2 ni kuasa 1/2. Jadi kita akan dapat X plus 2, 1 tambah 1/2, so kita akan dapat 3/2. So yang ini dah boleh tulis kat bawah sini. Kita dah boleh simplifykan dia. X plus 2 power of 3/2. Okay. So dah siap ke? Dah habis? Boleh simplify lagi? Tak ada. Boleh je kalau nak expand. Tapi yang ini boleh je nak expand. Tapi tak membawa apa-apa perubahan pun. Cuma tukar bentuk saja. So dekat sini dah settle. Itulah jawapan dia. Okay. So sampai sini kita dah belajar composite function. Kita dah belajar product rules dan juga quotient rules. Okay, cukup dulu sampai sini. Nanti next kita akan masuk yang lain pula. Ini pun dah cukup berat dah rasanya. Okay, terima kasih. Bye.